iaitu berkaitan dengan yang pertama sekali 6.1 cabaran dalaman Malaysia. Iaitu cabaran dari sudut pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak. Di mana kita tahu bahawa cabarannya adalah perbezaan Sarawak dan Sabah dengan Malaysia. Perbezaannya dan perbezaan dari sudut bahan mentah, perbezaan dari sudut sumber-sumber bumi. So ini membantu, kita kata ini memberi satu cabaran baru, iaitu cabaran kepada kerajaan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi, kemudian nak memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan, yang itu kita belajar yang kelas sebelum ini ya, di mana memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Kalau di Tanah Melayu tak ada masalah. Kalau di Sabah Sarawak tu, di hulu-hulu sana, nak membina jalan raya sampai ke kawasan hulu, sampai ke kawasan bergunung ganang, agak sukar. Okay, jadi di situ itu satu cabaran. Begitu juga untuk memajukan sistem pendidikan, di mana kita tahu bahawa penduduk-penduduk yang mendapat pendidikan ini biasanya di kawasan bandar. Walhal ramai yang tinggal di kawasan pedalaman. Jadi ini satu cabaran kepada kerajaan. Okey. Dan dari sudut cabaran politik pula, adanya krisis perlembagaan yang berlaku di Sarawak menyebabkan Stephen Kalong Ningkan, iaitu seorang ketua Menteri Sarawak, telah digantikan dengan Tawi Silik. Tawi Silik. Dan kemudian yang seterusnya iaitu cabaran perpaduan kaum. Di mana kita tahu bahawa Malaysia ni memang banyak kaum. Di Tanah Melayu sendiri dah macam-macam. 3 kaum utama, Melayu, Cina, India. Kemudian belum yang lain lagi, orang asli lah, Sikh lah dan pelbagai lagi kan. Punjabi dan sebagainya. Itu belum termasuk dengan Sarawak Sabah. Sarawak Sabah dengan keadaan dusunnya, dengan ibannya, dengan murutnya, budayuhnya. Jadi cabaran untuk menyatu padukan itu. Bagaimana untuk menyatu padukan semua kaum yang berbeza bahasa dan budaya ini. Itu cabaran kerajaan ya. Okey, baik. Kemudian peristiwa yang kedua kita pelajari baru-baru ini, iaitu pemisahan Singapura. Di mana kita telah lihat pemisahan ini berlaku disebabkan 3 perkara. Dari sudut politik, ekonomi dan juga masalah perkauman. Okey, kita telah pelajari, kita dah detailkan baru-baru ini. Dan akhirnya kita telah lihat bahawa Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia. So hari ini kita nak tengok bagaimana kerajaan menangani ancaman komunis. Okey. Baik, ancaman komunis kita pernah belajar semasa tingkatan 4 dulu. Iaitu kalau tak salah cikgu bab 6. Betul tak Jauza? Ancaman komunis bab 6 kan Jauza? Bukan bab 5 saja, bab 6. Okey. Ancaman komunis semasa bab form 4 tu. Yes. Jadi hari ini kita nak lihat tentang bagaimana kerajaan menangani ancaman komunis. Alright. So, kalau ada sebarang soalan boleh bertanya. Okey, kita akan mulakan untuk subtopik ini, iaitu untuk menangani ancaman komunis. So kita lihat kegiatan komunis menjadi ancaman kepada keselamatan negara sejak sebelum merdeka lagi. Maknanya sebelum 1957 memang dah ada dah ada komunis. Macam kita tahu kan, komunis sebenarnya dah berada di tanah Melayu sejak sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Tahun-tahun 1930 dah ada dah, iaitu melalui Parti Komunis Malaya. Dan Parti Komunis Malaya ini dah ada ofis dia. Ofis yang pertama dekat mana? Dekat Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Memang dah ada. Okey. So daripada situ komunis telah bergerak untuk menyebarkan ideologinya. Dan ianya berterusan sampai tahun 1989 ya. Lama. Okey, perjuangan komunis ni. So kita lihat di sini. Apakah kegiatan yang dilakukan? Okey, antara kegiatan yang dilakukan oleh komunis termasuklah melakukan serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan. Kemudian menyerap masuk ideologi komunis dan paling penting melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Maknanya dekat sini ada 3 tindakan yang dibuat. Pertama, serangan bersenjata. Okey, kemudian yang kedua, menyerap masuk ideologi komunis. Dan yang ketiga, sabotaj. Kalau ada yang bertanya, cikgu, sabotaj tu apa?
Sabotaj tu maksudnya merosakkan, melakukan perbuatan khianat atau merosakkan harta orang lain. Itu sabotaj. Jadi komunis banyak melakukan sabotaj terhadap kemudahan awam. Jadi kerajaan mengambil langkah serius untuk membanteras kegiatan komunis di negara kita. So bermula dengan ancaman keselamatan di Sarawak. Okey, di Sarawak memang ada komunis, di mana kalau kita lihat gerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO, satu pertubuhan komunis. Okey. Kemudian bahagian pertama dan ketiga Sarawak. Okey, kalau sesiapa yang tak jelas, okey. Sebenarnya pada zaman dahulu Sarawak dibagi kepada 5 bahagian. Okey, di bawah pemerintahan keluarga Brooke, James Brooke kan. Iaitu ada bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat, bahagian kelima. So, bahagian pertama dan bahagian ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Dan komunis melakukan kegiatan serangan dan juga subversif terhadap orang awam. Maknanya subversif ni mengancam, mengancam keselamatan orang awam. So bentuk ancaman yang dilakukan oleh komunis dan komunis melakukan ancaman melalui gerakan politik dan serangan bersenjata. Ya, bahagian Jauza Amira, tahu tak bahagian? Dululah dulu. Dulu Sarawak dibagi kepada bahagian-bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat, bahagian kelima, macam tu. Dulu. Okey. Baik, kita lihat bentuk ancaman. Komunis melakukan ancaman melalui gerakan politik dan serangan bersenjata. Bukan. Okey, masih confused tentang Sarawak. Okey, tak apa. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana yang dimaksudkan tentang tentang bahagian tu. Okey. Bahagian ni dulu memang telah dibentuk oleh keluarga Brooke, especially pada zaman zaman Charles Brooke, iaitu rajah yang kedua. Rajah yang kedua. So kalau kita lihat di sini, okey, cikgu boleh sharekan dekat sini. Okey, ini adalah peta Malaysia. Okey, so kalau kita lihat peta Malaysia, so kita lihat di sini ada Sarawak ya. Ada Sarawak. Baik, Sarawak dulu dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu okey, dulu kawasan yang ini cikgu tandakan ini. Okey. Cikgu tandakan ini adalah kawasan bahagian ni bahagian 1. Bahagian 1. Dia macam daerah lah, dia pecahkan pada daerah. Bahagian 1. Dulu. Kemudian seterusnya iaitu daripada sini ke sini. Kemudian sini, yang ini, ini bahagian 2. Kemudian diteruskan lagi iaitu di sini ke sini, ke sini dan ke sini bahagian 3. Tu bahagian 3. Kemudian disambung lagi iaitu Sarawak dulu disambung daripada sini ke sini. Sini ke sini. Bahagian 4 dan yang terakhir di atas itu, di atas ini iaitu bahagian yang ke-5, kawasan ini. Ni bahagian 5. Tu dulu sehingga tahun, kalau tak silap cikgu sehingga tahun 1990. Di mana 1990, kalau kamu tahu bila kita tengok ramalan cuaca, selalunya dekat berita, dekat RTM dia akan baca, ramalan cuaca. Dia akan tunjuk peta ramalan cuaca di tanah Melayu. Di Malaysia, semenanjung Malaysia, Kedah, Perlis akan mengalami hujan dan ribu petir sebagainya kan. Kemudian dia akan beralih bila di Sarawak kan dia akan kata apa tahu. Di Sarawak hujan lebat dijangka akan turun pada bahagian pertama. Manakala bahagian kedua dan bahagian ketiga Sarawak dikatakan mengalami mendung. Bahagian keempat dan bahagian kelima pula akan mengalami ribut petir. Maknanya dia bahagikan kepada, dia sebut kawasan itu bahagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang disebut melalui ibu kita kata sebagai ibu bandar tu. Contohnya dia akan sebut apa? Kuching akan mengalami hujan. Begitu juga di Sibu.
ataupun di Bintulu ataupun di Miri, dia sebut bandar. Sekarang disebut bandar. Dulu disebut bahagian-bahagian. Bahagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kucing miau. Baik, Syamir. Okey. So, kucing miau. Okey. Baik, itulah dia Sarawak. Dan komunis dikatakan selalu menyerang Sarawak, iaitu di bahagian satu di kawasan Kuching ni. Okey, bahagian satu. Okey, dan juga satu lagi di bahagian tiga di kawasan Mukah ni. Okey, di kawasan Mukah. Okey, sehingga ke kawasan ini. Okey, bahagian tiga ianya diserang. Bahagian satu dan bahagian pertama dan bahagian ketiga selalu diserang. Bahagian pertama Sarawak dan bahagian ketiga Sarawak. So bahagian tu maksudnya adalah bandar lah ataupun daerah. Daerah dulu. Okay. Kerana kawasan itu yang banyak penduduk dan juga banyak sumber. Okey. Kita lihat di sini ya. Sebagai contoh, gerakan politik. Okey, gerakan komunis juga terlibat dalam politik di Sarawak ya. Komunis terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. So pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak telah memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara. Dan PKKU ini meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, PARAKU, dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak. Okey, untuk membentuk matlamat mereka apa? Kenapa dia nak buat pasukan-pasukan parti komunis ini dan pasukan-pasukan tentera ini? Sebab mereka nak membentuk Republik Komunis di Sarawak. Ini matlamat mereka. Nak membentuk satu kerajaan yang diperintah oleh komunis di Sarawak. Itu matlamat mereka ya. Dan selain daripada itu, mereka juga melakukan serangan bersenjata dan pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan kepada serangan komunis terhadap orang awam. So, kita fikir balik bagaimana kerajaan mengatasi masalah ini? Masalah komunis ni bukan senang bukan senang. Jadi bagaimana kerajaan mengatasinya? Okey, kerajaan menggunakan dua kaedah, iaitu perang saraf dan juga operasi ketenteraan. Okey, doa insya-Allah doa. Usaha dulu, baru doa. Kan, doa aja tak jadi. Okey, perang saraf dulu. Baik, kita lihat ada dua okey, iaitu perang saraf dan juga operasi ketenteraan. So kita nak lihat dulu, okey, iaitu tentang perang saraf. Okey, perang saraf ni apa cikgu? Okey, perang saraf ini sebenarnya adalah okey, macam manipulate kan? Yes, betul, macam manipulate. Perang saraf ni perang psikologi. Dia psikologi. Sebagai contoh kita lihat pihak berkuasa mengambil langkah yang berikut, iaitu mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Satu. Kemudian menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Dua. Isytiharkan, yang ketiga isytiharkan kawasan putih dan kawasan hitam. Dan kawasan putih ialah kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Kawasan hitam, kawasan yang ada ancaman komunis. Itu beza dia. Kemudian program pengampunan kepada anggota komunis. Program pengampunan, beri offer untuk diampunkan kepada anggota komunis. Okey, dan memberikan pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada para penduduk supaya penduduk menyokong usaha-usaha kerajaan. So ini psikologi perang saraf. Okey, mungkin kamu katakan macam, jadi cikgu, kalau perang saraf macam ni apa kesan dia? Sebenarnya bila adakan perhimpunan, bagi tahu kepada rakyat, bencilah komunis, bahaya komunis itu. Kemudian mengatakan bahawa berikan kesedaran bahawa jangan mendekati komunisme. Jadi rakyat tak mendekati komunis. So apa yang berlaku pada komunis? Komunis tertekan.
Sebab komunis nak cari sokongan. Tetapi ramai pula rakyat yang menjauhkan diri. Rakyat kata, aku tak nak kawan dengan kau lah. Kau ni jahat ni. Kau ni komunis. Kau ni akan menghancurkan kami semua. Ish, janganlah. Kami sebenarnya nak membentuk republik komunis sebenarnya. Kan? Kami tak nak, kami tak nak, kami tak nak. Jadi komunis lagi stres. Sebab apa? Sebab rakyat sendiri tak nak menyokong dia. So ini dikatakan sebagai perang saraf. Perang saraf. Jadi perang saraf ini memang berkesan. Memang berkesan. Jadi seterusnya yang kedua, cara kedua iaitu operasi ketenteraan. Di mana kita lihat beberapa operasi ketenteraan telah dijalankan iaitu operasi Hammer. Tahun 1965 di bahagian pertama. Nampak tak? Ini dimensionkan bahagian-bahagian itu. Yang biru ni bahagian yang ini bahagian pertama, macam cikgu cakap tadi. Bahagian pertama, kedua, ketiga, keempat dan bahagian kelima. Kat atas tu. Operasi Hammer. Kemudian satu lagi operasi yang dilakukan oleh Rascom dilaksanakan di bahagian ketiga dan seterusnya operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. So, kita boleh ambil di sini, kita take note benda ni. So, ada 3 operasi. Operasi Hammer, 1. Kemudian yang kedua iaitu operasi Rascom. Dan yang ketiga, operasi Sri Aman. Sri Aman. Ya. Dan kita lihat di sini, operasi Hammer. Kenapa nama dia Hammer? Jom kita tengok kenapa nama dia Hammer. Baik. Kita akan lihat di sini. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan. So ancaman komunis ini telah membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Dan penentangan ni sebab apa? Sebab komunis membunuh orang awam. Engkau nak take over negara kami, tapi engkau membunuh orang-orang kami. Siapa yang suka? Kan? Jadi kerajaan menggunakan kaedah yang sama yang digunakan pakai dalam rancangan BRICS yang dilakukan di Tanah Melayu untuk dilaksanakan di Sarawak. Dan rancangan ini berbentuk memenangi hati rakyat yang dinamakan sebagai Operasi Hammer. Kenapa Hammer? Kita lihat di sini ya. Menurut Vernon L. Porritt, nama Operasi Hammer diambil sempena dengan ucapan Ketua Polis Malaysia pada waktu itu, iaitu Sir Claude Fenner. Dia kata apa? We'll hammer them. Let the operation be called Operation Hammer. Nampak? So, we'll hammer them. Maknanya kita akan hentam mereka. Hammer. Jadi, antara usaha penting menghalang komunis termasuklah rancangan penempatan Goodsir yang dijalankan pada 30 Jun 1965. Nama operasi ini diambil bersempena dengan nama David Goodsir, iaitu pemangku Komisioner Polis Sarawak. Dan menjelang tahun 1965, kerajaan membuka kawasan penempatan semula penduduk-penduduk Sarawak di Siburan, Beratok dan juga Tapah. Kerajaan juga melancarkan operasi Harapan di mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menawarkan pengampunan kepada anggota komunis, namun yang menyerah diri hanya 41 orang je. Yang lain tak nak diampunkan. Punyalah degil punyalah degil. Iaitu komunis ini. So kita lihat operasi ini bermula pada Julai 1965. Rancangan ini dilaksanakan dengan cara apa tahu? Mendirikan pertempatan baru untuk seramai lebih kurang 7,500 orang. Maknanya orang-orang ini dipindahkan daripada tempat lama mereka. Orang-orang Sarawak kan kebanyakannya tinggal di rumah panjang kan. So dipindahkan ke kawasan yang baru. Dan dalam tempoh 3 hari, seramai 1,200 keluarga yang kebanyakannya berketurunan Hakka. Hakka ni ialah keturunan Cina Cina Hakka daripada negara Cina, diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baru sepanjang Jalan Kuching dan Serian.
Dan pendapatan yang baru ni, rumah-rumah yang kawasan baru diberi ni, dikawal sepanjang masa, dikenakan perintah berkurung, okey, dalam tempoh 24 jam sehari, bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Bayangkanlah, perintah berkurung 24 jam sehari. Tak boleh keluar langsung. Nasib baik dulu kita kena PKPD tu kan. Mula kita kena PKP dulu, yang first tu. Kita kena perintah berkurung tu. Nasib baik orang-orang tertentu boleh keluar juga. Bayangkan kalau langsung tak boleh keluar dalam tempoh 24 jam. Mau buntu kepala. Okey. Baik. Nikmat bagi saya tu. Okey. Baik. Operasi Hammer, okey, kesan dia menyebabkan gerakan komunis, okey, mulai goyah. Langkah pembanterasan ataupun langkah penghapusan yang berterusan menyebabkan komunis telah ditangkap dan Operasi Hammer tamat pada tahun 1970. Operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nonok iaitu Asajaya di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Okey, baik, ada yang tanya goyah tu apa? Goyah tu goyang-goyang. Goyang. Orang sekarang panggil goyang. Contoh macam kamu nak marah. Kamu nak marah kamu nak marah budak tu. Kamu form 5 nak marah budak form 4. Sekali kamu nak pergi, biar aku marah budak tu. Mana budak tu? Oh, kamu pergi tengok, rupanya budak form 4 tu lagi besar daripada kamu. Kamu kata, "Uish, aku tengok badan dia goyang ah." Goyang nak marah dia. Kan. Goyang tu sebenarnya itulah dikatakan sebagai goyang. Maknanya apa? Dia goyah, maknanya rapuh. Rapuh. Jadi tak tetap lagi. Perganas apa barang goyang. Dia goyang lah. Okey. Jadi itu contoh. Itu maksud perkataan goyah. Okey, maksud perkataan goyah maknanya rapuh. Jadi pendirian kamu tidak lagi menjadi kuat. Pendirian gerakan komunis tidak lagi menjadi kuat dan goyah. Sebab apa? Operasi Hammer ini telah berjaya menangkap ramai anggota komunis, kemudian penduduk-penduduk pun tidak lagi memberi sokongan. Jadi komunis goyah. Okey. Dan pada 13 Oktober 1973, Bong Ki-chok iaitu pemimpin komunis menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak, menyatakan hasrat untuk berunding. Selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri, surrender. Itu keberkesanan Operasi Hammer. Perang-perang memang orang kata apa, tak goyang dia orang. Tapi bila berikan tekanan psikologi, baru goyang. Itu yang kita lihat ya. Jadi inilah dia antara langkah membanteras ancaman komunis. Iaitu kita lihat Operasi Hammer dilancarkan, 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. Okey, 6 Julai 1965 ya. Kemudian 1969 operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga. Kemudian operasi Jala Raja di Nonok iaitu Asajaya. Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga tahun 1971. 1972, okey, RASCOM, Rajang Area Security Command, dibentuk di bahagian ketiga. Okey. Kemudian sampailah Operasi Seri Aman dilancarkan dan pada 1974 Operasi Seri Aman ditamatkan, anggota komunis menyerah diri dan 1990 perjanjian damai menamatkan ancaman komunis di antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Jadi, langkah membanteras komunis ini melalui usaha memenangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan penduduk. Maknanya apa? Maknanya usaha memenangi hati rakyat, maknanya secara psikologi, perang saraf tadi. Perang saraf itu lebih berkesan daripada perang fizikal. Jadi kalau kita lihat sini ya, Datuk Patinggi Abdul Rahman menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Anggota komunis CCO menyerah diri. Peristiwa ini membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Dan kerajaan Malaysia bersetuju membatalkan sekatan keselamatan di kawasan Operasi Hammer
di Kuching Serian pada 5 Mac 1980. Bagus. Maknanya nak cakap apa tahu? Sila. Maknanya nak cakap apa tahu? Bahawa sebenarnya cara psikologi lebih baik daripada paksaan. Jadi kalau kita lihat seandainya kamu inginkan rakan-rakan kamu mengikuti kamu, mendengar cakap kamu kenapa? Kena guna perang psikologi. Memenangi hati rakan-rakan kamu. Bukan paksa, kau kena join aku, kau tak aku pukul kau. Kau kena join aku, kau tidak aku pukul kau. Dia tak boleh macam tu. Dia kenapa? Psikologi. Lebih berkesan. Jangan paksa-paksa. Aku suka engkau. Kau kena cintakan aku. Aku sukakan kau. Aku cintakan kau. Kau kena cintakan aku. Tak boleh. Tak boleh. Kena pujuk, kena apa? Kena menangi hati dia. Tak boleh paksa-paksa macam tu. Ingat tu. Okey. Jadi itu caranya. Psikologi. Penting. Okey. So kita lihat di sini. Okey. Selain operasi Hammer, terdapat operasi Letterbox. Okey, yang dilancarkan pada 27 Julai 1965 untuk mendapatkan maklumat tentang pergerakan komunis, dan pada 26 Mac 1972 Tun Abdul Razak Hussein isytiharkan bahagian ketiga sebagai Rascom bagi mempercepat usaha membanteras ancaman komunis. So kawasan tumpuan ialah Sibu, Mukah, Kanowit, Sarike, Bintanggor dan juga Julau. Operasi Seri Aman, okey, kalau kita lihat diadakan pada pada Oktober 1973. Tujuan dia membanteras ancaman komunis di Seri Aman, dan operasi ini melibatkan pasukan tentera dan juga polis. Okey, tak apa Diva, cikgu faham. Okey, pergerakan komunis telah disekat menyebabkan komunis mengalami kesukaran untuk bergerak. So, kalau ramai yang kata, cikgu, macam mana nak ingat semua ni cikgu? Baik, sebenarnya, okey, kamu tak perlu ingat semua ini. Tak perlu ingat. Kamu kena faham sahaja. Faham sahaja. Menangani ancaman komunis, ancaman keselamatan di Sarawak. Bentuk ancaman dia ada dua. Okey, secara politik dan serangan bersenjata. Usaha mengatasi ada dua, iaitu perang saraf dan juga operasi ketenteraan. Operasi ketenteraan ada tiga. Operasi Hammer, Rascom dan juga operasi Seri Aman. Itu yang utama. Walaupun banyak yang lain seperti operasi Letterbox, tiga ini yang utama. Cukuplah. Nak kena ingat semua ke? Siapa suruh ingat semua? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Jadi jangan streskan diri kamu dengan paksa diri kamu ingat semua. No. Sekarang ni apa yang cikgu buat sekarang ni ialah cikgu memberikan kamu kefahaman, penceritaan. Okey, penceritaan. Okey. So itu yang cikgu terangkan. Alright. Bagaimana ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia? Sebelum kita menyambung ancaman komunis di Semenanjung Malaysia, cikgu nak sharekan dengan kamu ada satu video berkaitan dengan ancaman komunis di iaitu di Semenanjung Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia. Okey. So cikgu akan sharekan di sini. Okey, iaitu inilah dia. Okey. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk tekan subscribe dan butang loceng bagi update terbaru video-video dari channel ini. Tugu Negara telah siap dibina pada 8 Februari 1966 sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918, Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945 dan Darurat Melaya 1948 hingga 1960. Monumen itu terletak di kawasan Taman Tasik Perdana berhampiran bangunan Parlimen.
Tugu negara yang asal merupakan sebatang tiang konkrit yang terletak di Jalan Tugu berhampiran bulatan di hadapan stesen kereta api Kuala Lumpur. Tiang asal yang dibina pentadbir British itu kemudian dialihkan ke kompleks Tugu Negara. Kini hanya asas tanahnya seluas 10 meter persegi sahaja yang tinggal. Tugu negara setinggi 15 meter itu diperbuat daripada gangsa dan direka oleh seorang pengukir Austria, Philip de Welden. Tugu negara yang pernah menjadi arca berkumpulan tertinggi dunia itu menelan belanja sebanyak 2.5 juta ketika itu. 1.245 juta daripada jumlah itu adalah sumbangan daripada orang ramai dan selebihnya ditampung oleh kerajaan. Pengganas komunis bertindak mengebom Tugu negara pada 26 Ogos 1975. Kejadian itu berlaku kira-kira jam 5 pagi yang memusnahkan satu patung besar serta 3 kepala patung yang jatuh dari kedudukan asal. Pihak berkuasa percaya letupan itu dilakukan Barisan Pembebasan Kebangsaan Melaya MNLF. Langkah kerajaan membina Tugu Negara bagi memperingati pejuang bangsa itu telah menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan pengganas komunis yang mendakwa kononnya mereka juga adalah pejuang negara kerana menentang pendudukan tentera Jepun. Komunis ketika itu yang sememangnya bencikan kerajaan telah melakukan beberapa siri serangan dalam negara setelah berjaya membunuh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim pada 7 Jun 1974. Antara penduduk yang mendengar letupan itu adalah Tunku Abdul Rahman yang tinggal berhampiran. Pihak berkuasa mengesyaki serangan itu dilakukan oleh Barisan Pembebasan Kebangsaan Melaya MNLF. Berdasarkan siasatan awal, mereka dipercayai ingin meletupkan Tugu Negara pada jam 6 pagi ketika sesi tiupan trompet yang akan diadakan di situ. Cubaan mereka untuk membunuh semua peserta yang mengambil bahagian gagal. Mengikut laporan utusan Malaysia, salah satu patung gangsa seberat 1 tan telah tercampak ke bawah, manakala 3 lagi patung terputus kepalanya. Unit pemusnah bom polis telah menemui 2 butir bom lagi di tempat kejadian yang belum meletup serta kesan darah dipercayai milik pengganas yang cedera tapi sempat melarikan diri. Di tempat letupan, polis menemui 2 topi keleda dan 2 helai bendera komunis yang ditinggalkan suspek. Tidak lama selepas letupan berlaku, anggota polis terserempak dengan 2 orang yang dipercayai dalang letupan menaiki motosikal tanpa memakai topi keleda dalam keadaan mencurigakan di simpang Jalan Travers dan Jalan Bangsa Kuala Lumpur. Suspek kemudian melepaskan tembakan ke arah anggota polis yang cuba menahan mereka sebelum menghilangkan diri. Pihak polis percaya bahawa salah seorang daripada 4 suspek tercedera dalam letupan itu dan segera mengeluarkan arahan agar mana-mana hospital atau klinik yang didatangi individu yang tercedera akibat letupan supaya segera menghubungi pihak berkuasa. Menteri Dalam Negeri ketika itu, Tan Sri Ghazali Shafi'i, menyifatkan peristiwa pengeboman itu sebagai satu pengkhianatan terhadap rakyat dan negara kerana ia merupakan harta rakyat yang menjadi lambang kemegahan bangsa dan negara. Kerja-kerja membaik pulih Tugu Peringatan Negara telah siap pada 11 April 1977 oleh Christopher B. Kani, pengarah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Institut Teknologi Mara ITM. Beberapa model rakyat tempatan telah digunakan sebagai wajah baru dalam membina semula patung-patung prajurit negara yang rosak. Sekian saja untuk kali ini. Jika Okey. So, itu berkaitan dengan ada satu peristiwa iaitu di mana Tugu Negara diletupkan oleh komunis. Sampai ke tahap macam tu letupkan Tugu Negara. Apakah hair? Apakah hairnya? Jadi itu yang kita rasa macam pelik sangat. Jadi kita nak sambung sedikit iaitu berkaitan dengan ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Kita nak sambung. So itulah tadi kita lihat tadi ya. So kita sambung. Ancaman keselamatan. Oh, ancaman COVID pula. Okey Diva. Ancaman COVID ya. Okey. So ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. Kenapa Diva? Oh Diva, kamu tak sihat? Takut ke? Takut COVID ke? Diva? Dah buat tak hari. Okey. Okey, nanti buat swab test Okey, buat swab test. 10 orang tak datang kelas. Okey, COVID-19 kot. Dah ada 19 sekolah 19 sekolah di Selangor yang terpaksa ditutup. Okey, kerana kes COVID-19 yang telah merebak di peringkat sekolah.
So bagaimana sekolah-sekolah kamu? Okey. Jauza, okey, ya, oh ya ke? Yang lain-lain ada kena balik half day juga ke? Tak ada okey, so tolong. Tak ada. So tolong okey sentiasa jaga SOP, okey. Okey, pakai face mask dan juga sentiasa gunakan gunakan ini ya, menggunakan hand sanitizer. Ingat tu ya. Okey, baik. Sekolah diteruskan. Oh ya ke? Tak lama lagi tu kalau makin bertambah tu sekolah tu akan di ni tau, ditutup ya. Hati-hati ya Arif. Danush sekolah. Itulah. 19 sekolah. Sekolah Damansara, sekolah banyak Puchong, Shah Alam Seksyen 19, USJ pun ada. USJ 24, 21. Seksyen 7 pun tutup. Yes, Seksyen 7 pun tutup. Desandu. Okey, Desandu sekolah kamu buka ke tutup? Sekolah kamu USJ apa 21 Ah, open. Open Seksyen 7 ada seorang positif. Desandu open lagi yang masih buka sekolah Selangor ialah SMK Tidak Jaya. Sekolah masih dibuka di Selangor ialah SMK Tidak Jaya. Oh, masih okey, banyak lagi sekolah lain yang masih buka. Banyak lagi. Okey, bukan satu-satunya. SMK Taman Melawati, Taman Melawati ke Wangsa Melawati, Yasmin, masih dibuka ke ataupun telah ditutup untuk sekolah di Kuala Lumpur? Masih dibuka ya? Masih pergi sekolah macam biasalah. Okey, 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 okey. Seram macam pandemik zombie pula. Okey. Okey. Baik, tak apa. Okey. Itu semua kita boleh. Okey, yang penting jaga SOP. Okey. Selalulah pakai face mask, hand sanitizer dan juga satu lagi jaga jarak, social distance. Kalau tak perlu keluar jangan keluar. Okey, tak perlu keluar jangan keluar. Itu penting. Okey, kita nak lihat di sini ya. Ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia iaitu PKM telah bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Apa dia orang nak ni? Okey, komunis ni. Okey, kita lihat pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Komunis melakukan serang hendap secara ambush terhadap pasukan keselamatan dan kemuncaknya ialah pembunuhan pegawai kanan polis. Maknanya pembunuhan pegawai-pegawai utama polis. Contoh pada Jun 1968 PKM melakukan serang hendap. Betul. Betul. Yasmin, mereka menyerang. Serang hendap ni maknanya serangan secara tiba-tiba. Serang hendap. Maknanya dia orang hendap dulu. Okey, dia orang hendap, dia orang intai, dia orang sembunyi dan bila sampai masa dia orang tiba-tiba menyerang. Itu dipanggil serangan hendap. Okey, apa itu PKM, cikgu? Okey, komunis kah? Ya, betul. Okey. PKM itu, PKM stands for Parti Komunis Malaya. Yes, PKM stands for Parti Komunis Malaya. Okey, yang kamu pelajari semasa tingkatan 4 dulu iaitu dalam bab yang ke-6. Iaitu ancaman komunis. Okey, Parti Komunis Malaya. Yes. So short form dia PKM. PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Keroh Perak yang mengorbankan hampir 16 anggota keselamatan. Maknanya 16 anggota tentera telah terbunuh. Pada Jun 1974 menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Kamu bayangkanlah Ketua Polis Negara ditembak mati. Oh, ini dah macam orang kata apa? Macam kalah drama ataupun filem-filem barat. Menembak mati ketua polis. Kemudian pada 13 November 1975, mereka juga komunis juga menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Bahaya. Dia orang sampai tahap membunuh. Selain itu, orang awam dan kemudahan awam turut menjadi sasaran komunis. Contohnya,
Okey, pada Julai 1969, seorang wanita diseksa hingga mati di Sintok, Kedah. Kemudian periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlun, Kedah. Dipasang ya. Tahu periuk api? Periuk api dipanggil apa dalam bahasa Inggeris? Alah, cikgu lupa dah. Apa? Landmine. Landmine tu dipasang sepanjang jalan di Changlun, Kedah. Bayangkanlah. Kemudian jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Ini sabotaj. Ini sabotaj. Kamu rasa patutkah kita memberikan tolak ansur kepada komunis? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Sebab apa? Nampak sangat bahawa mereka untuk mencapai matlamat mereka, mereka sanggup melakukan tindakan yang begitu kejam. Adakah kita sanggup untuk bertoleransi? No. We don't want komunis. Tidak sama sekali. Okay. Jadi inilah gambar Tan Sri Abdul Rahman Hashim yang mana telah terbunuh. Begitu juga Tan Sri Koo Chong Kong. Okay, telah terbunuh oleh serangan-serangan komunis. Kemudian kita baru tengok tadi pengeboman Tugu Negara. Dan benda tu memang ada dalam buku teks kamu. Okey, pengeboman Tugu Negara di mana pada pagi 26 Ogos 1975, kalau dalam video tu tulis pukul 5 pagi pukul 6 pagi. Okey, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Apa masalah dia ni? Kenapa masalah dengki sangat sampai nak meletupkan barang-barang orang? Tindakan mengebom tempat awam ini menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. So, pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. So, apakah langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan? Iaitu pertama sekali, strategic counter insurgency. Strategi counter insurgency. So langkah ini adalah merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk apa? Untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Again, ini adalah perang saraf. Untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan bagi memerangi komunis. So strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, kemudian ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi koin yang berkesan. Maknanya untuk menjalankan aktiviti propaganda membenci komunis, propaganda untuk menerangkan kepada rakyat supaya jangan mendekati komunis. Itu perlukan ahli politik, perlukan anggota keselamatan, perlukan agensi kerajaan seperti RTM dan sebagainya untuk war-warkan kepada rakyat Malaysia bahawa jangan menyokong komunis. So itu dikatakan sebagai strategi counter insurgency. Okey. Dan seterusnya kita lihat perjanjian kerjasama sempadan. Okey, usaha untuk membanteras komunis ini menghadapi masalah sebab mereka membina kemah di luar sempadan negara. Maknanya kalau dalam negara mereka mungkin boleh ditangkap lah. Tetapi mereka duduk di luar, di sempadan. Jadi menghadapi masalah. Macam mana dia nak tangkap dia orang ni? Dia orang ni di negara lain. Oleh itu, langkah utama yang diambil seperti mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis. Okey, perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. So antara langkah yang dijalankan termasuklah membina pagar sempadan dan juga operasi bersama. Kemudian perjanjian Hat Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand antara PKM Malaysia dengan Thailand. Okey. PKM setuju pada 2 Disember 1989 89 tau. Lama tu. Di Hat Yai kalau kita lihat PKM bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan juga jerangkap samar.
Jadi kita lihat di sini bahawa okey, kerajaan telah laksanakan usaha yang serius bagi menjamin keselamatan negara. So usaha ini berjaya dilakukan melalui pengorbanan yang diberikan oleh anggota keselamatan. So rakyat juga memberikan kerjasama terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Dengan termeterainya perjanjian Hat-Yai, ingat dengan termeterainya perjanjian Hat-Yai pada tahun 1989, maka tamatlah gerakan bersenjata PKM tu untuk merampas kuasa serta menubuhkan sebuah negara Republik Komunis. So sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga dan bersyukurlah kerana usaha menghapuskan ancaman komunis telah berjaya dan mengembalikan negara kita dalam keadaan aman dan makmur. Yes. So itu berkaitan dengan ancaman komunis. Ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan ancaman komunis ini? Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Kalau ada nak tanya soalan, boleh bertanya dalam grup chat. Boleh tuliskan dia punya soalan-soalan dalam grup chat itu. Kalau nak tanyalah. Okey. Iaitu mungkin nak tanya Yasmin, Airil Adlan, begitu juga Danish Fitri, Danush, Farzana Faizul. Tak ada kot. Okey. Shrista, Syahira. Okey. Komunis ini dari negara apa cikgu? Okey. Bagus soalan Amira ni. Okey, komunis ini dari negara apa? Satu soalan yang sebenarnya kita tunggu-tunggu kalau ada yang bertanya. Mungkin ramai yang dah tahu kot tentang komunis itu datang dari mana, tapi mungkin juga ramai yang tak tahu. Okey. So kita mungkin boleh lihat satu video berkaitan dengan komunis ini. Okey. Iaitu berkaitan dengan komunis. Okey. Kita akan lihat Semasa zaman pemerintahan Kesatuan Soviet tahun 1922 hingga 1991, negara-negara komunis boleh ditemui di Eropah Timur, Asia dan Afrika. Negara-negara komunis yang lain seperti Jerman Timur yang dahulunya negara naungan USSR, di mana negara ini memainkan peranan yang penting semasa Perang Dingin, sudah tidak wujud lagi. Komunisme adalah salah satu sistem politik dan ekonomi. Parti Komunis mempunyai kuasa mutlak ke atas tadbir urus dan pemilikan harta persendirian adalah tidak dibenarkan. Prinsip asas ideologi komunis telah pun bermula sekitar pertengahan abad ke-18 oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Walaupun begitu, negara komunis hanya muncul pada tahun 1917 ketika Revolusi Rusia. Perkara ini telah membawa kelahiran Kesatuan Soviet. Namun begitu, menjelang abad ke-20, demokrasi telah menggantikan komunisme sebagai ideologi politik dan ekonomi yang dominan. Jadi, video kali ini kami akan membawa anda melihat 5 buah negara yang masih mengamalkan ideologi komunis ini. Teruskan menonton. 1. Vietnam. Mengikut sejarah, selepas tamatnya Perang Indochina yang pertama pada tahun 1954, Vietnam telah dipisahkan kepada dua bahagian. Bahagian Vietnam di sebelah utara adalah beraliran komunis dan disokong oleh Soviet, manakala sebelah selatan pula beraliran demokratik dan disokong oleh Amerika Syarikat. Selepas hampir 20 tahun peperangan, akhirnya kedua-dua wilayah yang terpisah ini bersatu kembali pada tahun 1976 dan menjadi sebuah negara beraliran komunis. Vietnam telah pun membuka pintu dalam pasaran ekonomi dunia hingga beberapa prinsip sosialisme telah pun digantikan kepada kapitalisme. Hubungan Vietnam dan Amerika Syarikat dilihat sedikit baik semasa di bawah pentadbiran Bill Clinton pada tahun 1995. 2. Korea Utara. Negara Korea yang dijajah oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua ini juga telah terpisah kepada dua wilayah. Korea di bahagian utara dikuasai oleh Rusia, manakala di bahagian selatan dikuasai oleh Amerika Syarikat. Perpisahan ini terus kekal hingga hari ini. Korea Utara mula menjadi sebuah negara komunis pada tahun 1948 setelah Korea Selatan mengisytiharkan kemerdekaannya dan mendapat kedaulatan sendiri. Pemimpin komunis Korea Utara, Kim Il-sung, telah diangkat menjadi pemimpin negara baru komunis ini dan disokong oleh Rusia. Yang menariknya, kerajaan Korea Utara tidak pernah menganggap pemerintahannya sebagai aliran komunisme
Tetapi seluruh dunia beranggapan sebaliknya. Pada tahun 2009, Perlembagaan Korea telah dibubar dan semua ideologi Marxisme dan Leninisme yang menjadi asas kepada komunisme dihapuskan. 3. Laos. Pada tahun 1975, Laos mula menjadi negara komunis selepas satu revolusi yang disokong kuat oleh Vietnam dan Kesatuan Soviet. Kerajaan monarki itu ditadbir urus oleh pasukan tentera yang berasaskan ideologi Marxisme. Pada tahun 1988, negara itu mula membenarkan beberapa jenis pemilikan persendirian dan telah menyertai pertubuhan perdagangan dunia pada tahun 2013. 4. Cuba. Pada tahun 1959, Fidel Castro telah memimpin satu revolusi yang menyebabkan kerajaan Cuba runtuh. Bermula tahun 1961, Cuba telah menjadi negara komunis dan mempunyai hubungan erat bersama Kesatuan Soviet. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat telah menyekat segala bentuk perdagangan dengan Cuba. Apabila pemerintahan Soviet tumbang pada tahun 1991, Cuba terpaksa mencari sumber ekonomi yang baru serta subsidi kewangan daripada negara lain seperti China, Bolivia dan Venezuela. Pada tahun 2008, Fidel Castro telah melepaskan jawatan dan kemudiannya adik beliau, Raul Castro, mengambil alih pemerintahan Cuba. Semasa Amerika Syarikat ditadbir oleh Barack Obama, hubungan Cuba dan Amerika Syarikat dilihat agak baik, di mana beberapa sekatan telah dilonggarkan. Namun pada Jun 2017, Donald Trump telah mengetatkan kembali semua sekatan yang dikenakan terhadap Cuba. 5. China. Mao Zedong mula menguasai China sejak tahun 1949 lagi dan mengisytiharkan negara itu sebagai Republik Rakyat China, iaitu secara mudah sebuah negara komunis. China tetap konsisten dengan fahaman komunis walaupun pembaharuan ekonomi telah dibuat selama beberapa tahun. Walaupun digelar China Merah kerana kawalan Parti Komunis ke atas wilayah tersebut, masih terdapat parti politik selain daripada Parti Komunis China dan pilihan raya terbuka masih diadakan di seluruh negara. Namun demikian, CPC mempunyai kawalan mutlak ke atas semua pelantikan ahli politik dan tidak ramai pihak yang berani mempertikainya. Memandangkan China telah mengamalkan dasar pintu terbuka dalam beberapa dekad ini, jurang perbezaan kekayaan yang terhasil ini telah memusnahkan beberapa prinsip komunisme. Pada tahun 2004, perlembagaan itu telah diubah dan mula mengiktiraf harta persendirian. Sebenarnya, aliran komunis ini cuba diserap masuk ke dalam pentadbiran sesebuah negara pada masa dahulu, termasuklah Malaysia. Namun, kebanyakan cubaan ini dipatahkan melalui beberapa ideologi lain yang dilihat mempunyai keadilan yang lebih baik. Boleh dikatakan aliran komunisme adalah ideologi yang gagal kerana ia dilihat sangat ekstrim dan tidak mempunyai hubungan sosioekonomi yang baik dalam pentadbirannya. Terima kasih kerana menonton. Okey. So, boleh faham tentang ideologi komunis ni? Boleh faham ya? Ideologi komunis. Kalau tak faham boleh bertanya. Okey. So itu daripada video tadi tu, itulah dia sedikit sebanyak tentang ideologi komunis dan dikatakan bahawa okey, banyak negara-negara komunis yang ada sekarang ni yang masih kekal tu, dia orang sebenarnya tidaklah mengamalkan sepenuhnya prinsip utama komunis itu. Mereka dah tak amalkan sepenuhnya. Ada beberapa prinsip yang telah diabaikan, yang telah dimansuhkan kerana mereka mengamalkan dasar terbuka. Jadi walaupun negara mereka masih komunis tetapi mereka masih mengamalkan pasaran terbuka. So itulah ideologi komunis di mana cuba diterapkan oleh PKM di tanah Melayu dan juga di Sabah Sarawak. Namun ianya ditentang habis oleh pasukan keselamatan kita dan juga rakyat kita dengan menggunakan taktik perang saraf, dan hal itu telah menyebabkan PKM tidak mendapat sambutan dan mereka pun berundur. Dan pada akhirnya pada 1989 perjanjian Hat Yai telah ditandatangani dan mereka telah melucutkan senjata dan tidak lagi meneruskan perjuangan mereka. So itu berkaitan dengan komunis. So kalau soalan tanya Amira Aida tanya, komunis ni daripada negara apa cikgu? Sebenarnya negara yang mula-mula menjadi komunis yang mengamalkan sistem pemerintahan komunis adalah negara Russia ataupun dipanggil USSR. United Socialist Soviet of Russia.
Itu yang mula-mula. Okey. Tapi yang sekarang masih ada lagi kekal Korea Utara dan juga China dan beberapa negara lain lah. Okey. Nazism. Okey. Baik. Nazism okey, yang kamu boleh temui dalam bab yang ketiga. Bab 3 form 4. Okey, Nazism bab 3 form 4. Okey, Nazism sebenarnya adalah satu ideologi yang mana ideologi itu adalah menganggap orang Jerman sebagai agung. Maknanya mengagungkan bangsa Jerman. Itu dipanggil Nazism. Mengagungkan bangsa Jerman. Itu Nazism. Dan keagungan itu menuntut supaya mereka sangat berbangga dengan menjadi bangsa Jerman dan bangsa-bangsa lain boleh dihapuskan. Jadi itulah yang berlaku kepada Nazism. Satu lagi ideologi apa yang kamu belajar masa form 4? Masa form 4 hari tu kamu belajar? Fascism. Apa itu fascism pula? Fascism. Fascism ni ialah iaitu kita kata kesetiaan sepenuhnya kepada kerajaan. Fascism ialah kesetiaan sepenuhnya kepada kerajaan. Cintakan negara itu kerana apa? Cinta kepada kerajaan. Dan sanggup menyumbang segala-galanya untuk kerajaan. So itu fascism. Okay, itu perbezaan fascism, Nazism, komunism. Okay, yang kita amalkan sekarang ni demokrasi. Okay, demokrasi. So ini adalah ideologi-ideologi yang wujud di dunia ni ya. Okay, baik. Since kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Okay, 20 minit lagi. Kamu nak sambung ke ataupun kamu rasa macam kamu nak buat benda lain? Bagi tahu cikgu. Nak sambung ke nak buat benda lain? Bagi cepat. Beri respon. Okay, nak sambung ke kita nak buat kuis? Senang cerita. Nak sambung ke nak buat kuis? Okay. Apa hal semua senyap je ni? Berfikir lama sangat. Sambung. Okey, Danish kata sambung. Okey. Amira Aida kata dah penat. Okey, dah penat pula. Syusah kata kuis. Okey, yang lain-lain? Sambung. Afi kata sambung. Sambung. Anik kata sambung. Okey. Alah Nik. Ya ke Nik sambung? Cikgu tengok kau depan skrin tadi, depan laptop tadi tidur. Anik ni kan. Dah lah rambut tu bergulung-gulung. Pergi sikat rambut lu. Okay. Oh, ingat nak kata handsome. Handsome dah. Selagi lubang hidung ke bawah handsome. Jangan risau. Lubang hidung ke bawah handsome. Okay. Baik. Baik, kita sambung sikit lagi. Okay, kita sambung. Kita sambung. Kita dah tengok pengeboman Tugu Negara ni. Masya Allah. Okay. Baik. So, kita dah lihat usaha-usaha mengatasinya dan kita nak pergi kepada 6.4 iaitu isu pembangunan dan ekonomi. Baik. Sebenarnya, kerajaan telah membentuk bagaimana sebenarnya kerajaan sebenarnya dia nak majukan negara kita. What's the plan? Mana plan dia? Kalau kita nak buat sesuatu, mesti ada plan, mesti ada rancangan. So, kalau kerajaan kata dia nak membangunkan ekonomi, nak membangunkan sosioekonomi dan sebagainya. What's the plan? Di mana plan dia? Jadi, sebenarnya kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Sebaik-baik sahaja pembentukan Malaysia. Maknanya di sini, ini First Malaya Plan. Ini rancangan Malaysia yang pertama tahun 1966 hingga 1970. Kemudian dia ada lagi tak? Ada. Iaitu pada tahun 1971 hingga 1975. Kenapa tak boleh buat ni? 75. Ini rancangan Malaysia yang kedua.
Kemudian 1976 hingga 1980. Ini rancangan Malaysia yang ketiga. So dia every 5 years. Dia every 5 years. So rancangan Malaysia yang pertama 1996 hingga 1970, rancangan Malaysia kedua 1971 hingga 1975, rancangan Malaysia ketiga 1976 hingga 1980. So every 5 years. Itu rancangan pembangunan. So rancangan pembangunan yang pertama di bawah rancangan Felda, rumah peneroka. Rumah peneroka turut dibina oleh Tun Abdul Razak Husin di sebuah rumah di Lurah Bilut di Pahang. Ini tanah rancangan Felda. Apa itu Felda? Federal Land Development Authority, iaitu iaitu lembaga pembangunan tanah persekutuan. Dan itu adalah agenda utama rancangan Malaysia. So kita lihat sini ya. Rancangan Malaysia pertama. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia pertama. Isu yang dihadapi oleh Malaysia iaitu kedudukan sosioekonomi penduduk yang berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. So ada dua isu kat sini ya, iaitu kedudukan sosioekonomi penduduk yang berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Kedudukan sosioekonomi penduduk maksudnya apa tahu? Iaitu kegiatan ekonomi mereka hanya menghasilkan pendapatan yang sedikit. Dan satu lagi, tahap pendidikan mereka pun yang masih rendah. Tak sampai pun peringkat UPSR. Zaman tu tak ada UPSR lagi ya. Jadi pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat melalui rancangan ini. So terdapat pelbagai isu. Kita lihat dulu isu pembangunan ekonomi ya, di mana terdapat pelbagai isu yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk rakyat. Iaitu antaranya termasuklah kurangnya penyediaan bantuan keuangan oleh institusi keuangan bagi pengusaha bumi putera dalam kegiatan mereka. Contohnya ramai orang-orang bumi putera, especially Melayu, Sabahan dan juga Sarawakian ramai di antara mereka yang sebenarnya berpotensi untuk apa tahu? Untuk membuat kraft tangan, untuk membuat tin minuman, untuk membuat banyak benda daripada biji timah. Tetapi di sini orang-orang kita ni, bumi putera kita ni kurang duit untuk membeli mesin, untuk mengambil kilang, untuk mengambil pekerja yang lebih ramai. So nak pinjam tidak ada tempat untuk membuat pinjaman. Itu yang dikatakan kurangnya penyediaan bantuan keuangan So kemudahan pengangkutan dan perhubungan pula di kawasan luar bandar perlu ditambah baik. Iyalah, nak buat kilang kat dalam kawasan luar bandar. Tapi daripada bandar nak pergi ke kawasan luar bandar tu jalan tanah merah. Kan? Jadi itu kita kata tidak memberi kecekapan kepada pengangkutan. Sebab itu isu-isu ni perlu diselesaikan terlebih dahulu. So antara isu rancangan Malaysia pertama ni apa tahu? Isunya pada waktu itu Malaysia terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. So, ini akan menimbulkan masalah apabila jatuhnya harga bahan mentah itu. Bayangkanlah kalau bila getah dengan biji timah, harga dia jatuh di pasaran dunia. So, pasaran dunia akan membeli getah dengan biji timah kita dengan harga yang murah. Bila harga murah, kita untung tak? Kita tak untung. Kita rugi. Jadi, kalau kita lihat di sini, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutama penggunaan teknologi dan juga peralatan. Dan petani adalah merupakan golongan yang berpendapatan rendah dan pertanian komersial lain pula masih kurang diusahakan oleh petani. So ini isu-isu yang kita kata terlalu gantung sangat pada getah dengan biji timah. Bila dua-duanya harganya merudum, habis kita semua. So kena pelbagaikan. Sebab itu kalau kita lihat usaha mengatasinya dengan cara mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan perindustrian pemprosesan.
Maknanya pelbagaikan tu, maknanya berikan macam-macam tanaman. Instead of daripada getah, instead of daripada lumbung biji timah, why not tanam getah? Okey, tanam yang lain-lain seperti pisang ke, tanam tanam kayu balak ke, tanam pokok buah-buahan ke, tanam sayur-sayuran ke, pelbagaikan. Begitu juga macam perlombongan. Instead of perlombongan biji timah je, cuba buat perlombongan antimoni ke, emas ke, kemudian tembaga ke, perak ke, kan? Jadi itu yang dikatakan pelbagaikan kegiatan ekonomi. Kemudian cari pasaran baru. Kerajaan mencari pasaran baru ya bagi getah dan biji timah. Kemudian pelbagaikan bidang pertanian terutama kelapa sawit dan koko. Kelapa sawit kita tahulah buat minyak masak. Koko untuk apa koko? Siapa tahu koko untuk apa koko? Koko untuk apa? Ke ramai yang tak tahu koko tu untuk apa? Koko untuk air. Okey. Koko untuk Milo pula. Okey, betul lah tu Arif Zikri. Maknanya koko tu untuk apa? Untuk coklat. Itu kokonat pandai. Kokonat tu apa? Kelapa. Ni koko. Okey. Aku jentik juga hidung kau nanti. Okey, Anik. Okey. Kemudian mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. So itu cara dia. Pelbagaikan tanaman. Okey, seperti koko, kelapa sawit. Baik, kelapa sawit boleh digunakan untuk buat minyak masak. Selain daripada itu boleh buat sabun. Okey, sabun di bilik mandi tu, tu banyak minyak kelapa sawit tu. Banyak minyak kelapa sawit. Okey. Kemudian isu yang lain. Okey, taraf hidup berbeza. Bila kita lihat taraf hidup berbeza, usaha mengatasi dia macam mana? Lancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu ataupun integrated. Gerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan-kawasan baru. Bukalah kawasan-kawasan baru untuk buka kilang. Dan ini akan mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan juga negeri di Malaysia. Okey, serta dengan usaha ini dapatlah bantuan daripada Bank Dunia, iaitu bantuan dalam bentuk keuangan. Kerajaan akan dapat bantuan keuangan apabila kerajaan melancarkan rancangan untuk program pembangunan negara dan juga rancangan untuk mempercepat integrasi. Satu soalan cikgu nak tanya. Baik, apa maksud sebenarnya integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia? 6.5. Apa maksud integrasi? Anik, Amira Aida. Okey, apa maksud integrasi? Okey, siapa lagi yang boleh jawab? Siapa boleh jawab, cikgu bagi hadiah. Syairah, semangat, integrasi itu semangat? Bukan. Okey, mempercepatkan integrasi. Pernah dengar sekolah integrasi? Pernah dengar sekolah integrasi? Kan? Sekolah pun sekolah integrasi. Kemudian yang ini pun integrasi. Penyatuan. Yes. Betul Danush. Integrasi tu maksudnya penyatuan. So, dengan cara program pembangunan negara, ini akan mempercepatkan penyatuan dalam kalangan penduduk dan negeri. Maknanya bersatu padu. Kalau ada soalan tanya, habis tu cikgu sekolah integrasi tu? Sekolah integrasi tu biasanya adalah sekolah yang disatukan antara kurikulum dan kurikulum sekolah kebangsaan dan juga kurikulum sekolah agama. Sebab itu kebanyakan sekolah integrasi adalah sekolah agama. Sekolah agama integrasi. Kenapa integrasi? Akademik dan juga agama disatukan dalam pelajaran di sekolah tu. Disatukan. Itu dipanggil integrasi. Penyatuan. Yes. Penyatuan. Boleh faham Kenapa kita memperkenalkan perkataan-perkataan baru ini? Supaya nanti kalau kamu buat karangan dalam BM, kamu boleh gunakan ayat-ayat yang bombastik. Betul, dikatakan ayat bombastik.
Jadi itu integrasi. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat isu seterusnya. Okey, isu cabaran ekonomi iaitu apa? Peluang pekerjaan yang terhad. Peluang pekerjaan tak banyak. Okey, kemudian pengangguran meningkat. Ini masalah. Jadi caranya menubuhkan pusat latihan vocational dan teknikal dan juga meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Sebab apa? Dengan adanya pusat latihan vocational dan teknikal, maka penduduk akan memperoleh skill dan kemahiran yang lebih baik. Okey, sebab itu kalau kita lihat kan lepas PT3 kan kamu boleh pilih sama ada nak sambung ke sekolah harian ataupun kamu boleh sambung ke college vocational, betul? KV, betul tak? Ramai yang pelajar yang tanya cikgu tentang hal ini. So cikgu cakap senang je. Kalau kamu rasa kamu tak larat nak membaca buku, kamu lebih suka untuk buat kemahiran, pergi KV. Jangan kamu paksa diri kamu nak baca buku masa form 4, form 5 ni. Kalau kamu tahu kamu memang tak faham. Kan? So sekurang-kurangnya, kalau pergi KV tu ada skill tambahan. Untuk kamu memudahkan kamu dapat kerja. So ini tujuan ni untuk apa? Untuk supaya pengangguran tidak lagi meningkat dan pengangguran menurun. Okey. Baik. Kemudian isu seterusnya iaitu masalah kesihatan dan juga sosial, di mana keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. So bermakna apa? Ibu-ibu mengandung ni, kalau kita lihat, mereka memang zaman dulu, ibu-ibu mengandung ni dia punya keperluan asas ataupun kita kata kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan sangat kurang. So kalau kita lihat di sini, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Pada awal-awal tahun dulu awal-awal mereka dulu, kematian tinggi di mana bila lahir je kita tahu bahawa ada risiko pendarahan, risiko tercemar akibat kekotoran dan juga ibu pun mati ketika melahirkan anak. Jadi ini isu-isu kesihatan. Jadi bagaimana untuk mengatasinya, iaitu kerajaan telah mengurangkan kadar kelahiran dengan memperkenalkan program perancang keluarga dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Kawasan Susampung diberikan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Jadi zaman sekarang ni untung. Di mana orang-orang perempuan sekarang ni untung, di mana kalau kamu pergi klinik, kalau katakan kamu mengandung, so ada kad ibu mengandung, kena follow up, kena every 2 months or 3 months kena pergi check up, kena tahu kedudukan bayi tu sihat ke tak sihat, berpenyakit ke tak berpenyakit dan pelbagai lagi sampailah bersalin. So itulah. Kemudian selepas bersalin diberi cuti 3 bulan pula tu. 3 bulan. So untung orang-orang perempuan lepas bersalin. Orang lelaki tak. Orang lelaki, isteri yang bersalin dia dapat seminggu atau 2 minggu je cuti. Lepas tu kena kerja balik. Jadi itulah yang berkaitan dengan isu-isu yang sedia ada dalam bab 6 ini, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Itulah cabaran-cabaran yang dilalui. Tapi kita kagum dengan cabaran yang telah dilalui dalam menangani isu komunis. So itu sangat-sangat kita kata sangat-sangat teruja dan kita kata sangat-sangat berterima kasih kepada pasukan keselamatan kita dulu yang berjaya menangani masalah ancaman komunis itu dengan baik. Itu yang kita nampak. Okey. Baik. Cikgu buka kepada soalan untuk kepada Arif Zikri, Farzana Faizul, Anik, Amira Aida, Desandu. Nak tanya apa tak Desandu?
Arif Kamarudin, Nurul Alia nak tanya apa-apa? Nurul Alia, Afiq, Aril Adlan, Nash, Yasmin, Shimir, Jauza Mira nak tanya apa-apa? Wahida, Danush, Syahira dan juga Shrista. Shrista boleh faham tak? Tak? Tak ada. Boleh faham ke tak boleh faham apa yang cikgu cerita? Boleh faham apa yang cikgu explain tadi? Okey, boleh ya. Tapi tahu cikgu faham. Mungkin ramai yang akan kata apa? Cikgu, saya faham. Tapi saya takut saya tak ingat. Jangan risau. Jangan risau. Okey. Moto ataupun slogan kelas cikgu ialah apa? 3 je. Faham, mahir, skor. 3 ni. Faham dulu. Bila dah faham, nanti kita akan cari cara bagaimana untuk menjawab soalan dan kita nak fahami lagi. Bagaimana nak memudahkan kita fahami bab 6 ini, bab 5 hari tu, bab 4 hari tu. Kita akan cari cara untuk memudahkan lagi. Kemudian kita belajar cara nak menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2 supaya kita mahir menjawab dan kemudian kita skor. Dan cikgu difahamkan bahawa kamu semua akan menghadapi midterm exam pada selepas raya, betul? Selepas raya kan, 17 Mei, betul? Am I right? Betul ke tak dapat perkhabaran lagi? Ke tak ada info lagi berkaitan dengan midterm exam kamu? Ya, Wahida, ada info tentang midterm? Jauza? Ada info tentang midterm exam? Tak ada juga. Afiq kata tak ada. Okey. Tapi biasanya akan berlaku selepas raya, iaitu sebelum cuti sekolah. Tetapi ura-ura ataupun kabar angin menyatakan bahawa